Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ana akan kongsikanlah macam mana formula-formula yang Ana buat. Mengikut sebenarnya daripada Dr. Ashirah juga kan. Dr. Ashirah dah ajar dah. So Ana ulang balik lah. Mungkin versi perkongsian ni, versi Ana mungkin ada yang tak faham yang Dr. kongsikan. Yang Ana buat, Ana kongsikan mungkin faham. Ada yang tak faham yang Ana kongsikan, yang Dr. kongsikan lagi faham kan. So terpulang lah. So Ana cubalah kongsikan sebaik mungkin ataupun seringkas mungkin. Okay, first untuk formula sum, okay, kita buat ikut apa yang doktor nak lah. Okay, sum, so sangat-sangat mudah lah. Sum ni contoh kat mana, dekat jumlah markah ni. Jumlah markah ni nak buat formula sum, tekan sama dengan SUM lah, sum. Sum ni maksudnya tambah lah. Okay, tambah, lepas tu kita pilih D4 ni untuk ni lah, untuk kotak D4, kotak F4, H4. Kita tambah untuk yang ni je, untuk markah contoh seorang student saja kan, Amar kan contoh. Tambah untuk BM dia, BI dia, markah Math dia, markah Sains, markah Sejarah. Kemudian tekan enter. Okey, cara dia cara dia jap. Okey, so nak tak yang ni lah. Tak tambah. Okey, Ana buat kat tempat lain contoh Ana buat tempat lain. Ana buat kat kolom Q ni. Okey. Q ni Ana buat tekan sama dengan, tekan SUM lah, sum. Okey, sum, double klik. Kemudian dia minta kita ni lah, ambil daripada mana kita nak tambah. Yang mana? So contoh nak ambil katalah yang mutu ni lah, sama dengan ni. Nanti kita tengok sama tak dengan 332 ni. So tekanlah dia punya BM. Kemudian tekan BM. Kemudian tekan control. Jangan lepas. Kalau tak nak tekan control, boleh tulis kat sini, letak sini koma. Kemudian tekan ni, tu koma, pilih yang lain, ataupun control tak apa, tekan hold control CTRL dekat keyboard kan, CTRL control, tekan jangan lepas. Lepas tu kita pilih dulu markah mana kita nak. Okey, dah habis, dah selesai kan, ada 5 semua, 1 2 3 4 5 ni, 1 2 3 4 5 dah habis. Tekan enter saja. Okey, selesai. Nampak dia jadi 332, 332, samalah dengan ni. Okey, sebab formula yang sama. Okey. So itu formula sum lah. Okey, contoh kalau buat yang tu dekat yang atas kali ni kan. Kemudian untuk yang bawah ni tak payah nak buat satu-satu, just tarik kotak yang ada kotak kat sini ni, kotak kecil ni, tarik, tekan hold, tarik sampai bawah. Ataupun Dr. Syarah sebelum ni dalam kelas double klik je, tekan 2 kali. So automatik dia akan kirakan untuk semua ni. Okey, untuk semua ni. So maksudnya tak payah buat semualah. Buat satu je dekat atas, kemudian double klik ataupun tarik sampai bawah, dia akan tolong kirakan untuk kita. Dia akan buat formula sum untuk semua ni lah. Okey, selesai. Okey, Ana delete balik. Okey, so sum selesai. Dekat mana? Dekat grade pula. Okey, grade. Macam mana nak buat grade? First kali kita buat sheet baru untuk grade saja, ataupun kalau tak nak buat sheet baru, buat kat tepi ni pun boleh sebenarnya. Cumanya doktor sarankan buat sheet baru supaya tak nampak lah grade tu macam terlindung kan. So tak adalah serabut sangat jadual kita ni. So kita buat sheet baru. Kemudian dekat sini kita kena buat range kita, ikut kita nak buat grade macam mana, range grade kita macam mana. Okey, so macam Ana nak buat macam ni lah. Ana ada A plus A minus tak ada. Kemudian B plus B, kemudian C, D, E, F. Range dia kalau macam F ni 0 sampai 29. Okey, kenapa kosong dekat atas? Kenapa yang rendah dekat atas, tinggi dekat bawah? So Ana pun tak tahu kenapa, sebab bila Ana buat tinggi atas, rendah bawah, dia tak jadi. So Ana buat yang rendah dekat atas, tinggi bawah, baru jadi. Okay, so paling rendah, markah paling rendah dekat atas sekali, kemudian markah paling tinggi dekat bawah sekali lah. Okay, so ni range Ana. Ni macam doktor kata lah, ni rujukan kita saja. Okay, kita tak read dok komputer, tak read pun ni. Kita tak nak ambil formula daripada sini pun. Kita nak daripada sini saja, kotak ni saja. So kita define jadual ni sajalah. Yang markah dengan grade, nama dia tak payah ambil. Okay, tak payah ambil daripada dia punya markah dengan dia punya grade ni saja. Kemudian right click, okay, dekat mouse kita ni right click. Kemudian pilih define name. So kita namakan. Kita nak jadikan semua jadual ni jadi satu nama saja. Okay, jadi satu nama saja. So ikutlah maklimah nak buat nama apa. Contoh kalau Chana tadi nak buat jadual markah. Okay, ingat tak boleh jarak. Okay, tak boleh jarak. Okay, tak boleh jarak. Tak boleh ada space. Kalau ada space nanti dia tak jadi lah. Okay, tak boleh jarak. Tapi kalau macam teringin sangat nak guna jarak kan, tak boleh lah tak guna jarak, saya nampak macam keliru ke apa kan. Tak apa, guna underscore. Okay, shift kemudian dash tu kan, dia jadilah underscore.
pun boleh. Okay, asalkan tidak ada jarak langsung lah yang kosong kan. So kalau macam underscore ni boleh lah. Ikutlah nak buat nama apa pun terpulang. Okay, alright. So nak cancel lah sebab Ana dah buat Ana punya tadi. So nak cancel. Tapi macam tu lah, tekan OK nanti. So dia OK. So selesai. So apa jadi, kita tengok balik dekat sheet markah kita. Okay, ini contoh. Okay, tekan satu grade kat sini. Amar punya grade untuk BM ni. B ni tengok punya formula dia. Nak tunjuk ni sebenarnya jadual markah ni, nampak? Nama dia jadual markah. Yang ni yang nak set dekat yang grade tadi. Ni yang nak set jadual markah. Okay, jadual markah. Okay, alright. So okay, so formula dia tekan apa? Guna formula apa? Guna formula lookup. Okay, lookup ni lah. Okay, lookup. Tekan sama dengan search lah, tulis LOOKUP. Okay, double klik dia. Ataupun macam biasalah, nak cuba buat kat sebelah ni. Okay, tekan sama dengan kemudian tulis LOOK lookup ni, double klik. Kemudian dia nak kita ambil daripada mana? Okay, first kita ambil daripada sini lah. Contoh kita ambil yang Amar ni kan. Kita ambil daripada 65 markah dia kan. Markah dia 65. Kemudian koma. Okay, kemudian dah koma tu kita pergi ke grade tadi, ataupun tak pergi ke grade, kita tekan je jadual apa. Kerana dah set dah jadual markah kan, sebab dia muncul warna biru ni. Double klik. Tekan 2 kali kan, double klik jadual markah. Kemudian itu saja, tekan enter. Nampak tak dia muncul lah B. Ni nampak ni B, jadi B. Sebab dia merujuk daripada markah BM Amar ni, dan dia comparekan dengan jadual markah tadi ni. Dia comparekan dengan yang ni. So jadilah markah dia B. So sama juga yang ni pun sama. Bila dah buat yang ni, yang selebihnya ni just tarik je macam ni, ataupun double klik saja, double klik pun boleh. Okay, alright, itu je lah. Okay, so untuk grade lah. Okay, untuk range, untuk kedudukan, range lah, untuk rank kedudukan kan, ni kedudukan yang hujung sekali ni. Macam mana nak buat? Okay, apa yang nak buat, Ana namakan, define dulu yang ni. Tadi kita define dekat grade, betul tak? Kita define ni kan, kita nak namakan dia sebagai jadual markah. Untuk buat rank pula, kat bahagian sini yang jumlah markah semua ni, sebab kita nak tengok kedudukan siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. Okay, apa kita buat? Kita definekan dia. So apa nak buat? Ana namakan dia sebagai jumlah markah. Nampak ni? Yang dekat formula atas ni kan, jumlah markah ni. Okay, nampak dia macam tadi Ana tunjuk contoh lah. Ana tunjuk contoh yang tak ada jarak kan. Define name yang jadual markah tadi, yang dekat sheet grade tadi, jadual grade ni apa? Jadual markah kan ni kan. Ni define dia apa ni, nama dia jadual markah kan, jadual markah. Jadual markah tu dia tak ada jarak macam ni, tak ada jarak. Yang ni pula Ana buat jumlah markah. Okay, jumlah markah ni Ana define name dia sebagai jumlah underscore markah. Nampak underscore markah ni, kalau siapa yang nak buat jarak juga, okay, letak underscore. So kita define ni macam biasa, tarik semua ni, right click, okay, tekan belah kanan dekat mouse tu, define name. So tulislah apa-apa kita nak tulis. Apa dia? Jumlah markah, contohnya jumlah markah, markah, okay. Tekan OK. Tapi anak tekan OK, nanti dia punya formula nak lari lah. Okay, dah define name. Okay, dekat kedudukan ni pula, apa formula dia? Kita guna rank.eq. Okay, rank.eq. Tapi ada yang boleh guna rank saja, dia tak ada .eq. Okay, sebab apa .eq? Sebab okay, kita nak tengok contoh sini. Kita tengah sama dengan tekan rank. Okay, rank, nampak dia ada rank dengan rank.eq, rank.average ni, avg ni. So kalau rank.eq, rank saja ni, nampak dia tulis sini, this function is available for compatibility with Excel 2007 and earlier. Maksudnya daripada 2007 dan ke bawah. Siapa yang guna Excel 2007 ke bawah kena ni. Tapi kebanyakannya orang tak pakai dah kot 2007 sekarang kan. So tak yalah, kita tak ambil yang rank saja, kita ambil rank.eq ni. Okay, double klik ni. Kemudian dia minta kita buat, kita pilih daripada mana kita nak. Okay, kita nak contoh yang Ana ambil yang untuk Amar punya rank ni. Okay, kita ambil yang ni markah dia. Okay, kemudian koma. Kemudian kita dah set jadual apa tadi? Jumlah markah kan. Jumlah markah. Nama dia kita dah define name tadi kan. Name dia jumlah markah yang Ana buat. Tapi ikut mu'alim lah, buat nama apa. Double klik. So tu formula dia, nampak? Rank.eq dalam kurungan
N4 ni anda pilih yang markah jumlah markah amal lah 391 ni. Okay, kemudian koma jumlah markah. Kemudian enter saja. So jadilah 3. So apa kita buat? Yang ni dah jadi yang ni sama juga, kita boleh drag je terus sampai bawah. Ataupun kita double klik kan. Ni pun double klik pun boleh juga. Dia jadi macam ni lah. Okay, dia akan tolong kirakan untuk Bukhari, Cinyin, Donnarumma, Mutu semua ni lah. Dia tolong kirakan. So kita dapat detect lah. Oh, paling tinggi nombor 1. Markah dia 432. Siapa ni? Amalina contoh. Nombor 2. Maylin kan, markah 404. Betul lah kan? Kita tengok kita sini siapa markah paling tinggi, dia nombor 1 kan. So selesai kat situ. So tu untuk kedudukan dah selesai. Jumlah markah pun dah selesai untuk sum tadi. Grade pun dah selesai. Untuk purata min max ni sangat-sangat mudah lah. Okay, formula dia kalau purata bahasa Inggeris dia average lah. Okay, so guna sama dengan average. Kemudian okay, anda buat satu kat sini lah. Okay, ni sama dengan average. Average ni average. Okay, double click. Kemudian drag daripada mana sampai mana. Contohnya purata untuk markah bahasa Inggeris ni. Anda buat sini bahasa Inggeris. Dari sini kita tarik sampai bawah. Selesai, tekan enter. Pak. Okey, nampak 70.1. Ni 70.1 ni. Sama tak dengan ni? Sama 70.1. Okey, so tu average. So buatlah. Yang ni apa anda buat? Anda dah buat average untuk BM. So anda drag ni ke tepi. Bila anda drag ke tepi, kan, yang warna kuning-kuning B, B+, grade ni semua akan jadi kosong. Tapi anda dah tarik ke tepi, apa anda buat? Anda tarik ke tepi, kan, anda tunjuk contoh live lah. Bila tarik ke tepi, yang kosong ni nanti anda akan padam lah. Ataupun dia jadi macam tu kan. Okay, so macam ni, anda pun padam formula dia kat sini. Padam, so jadilah kosong. Padam. Ni padam. Tapi untuk yang lain-lain dah selesai. Kan, untuk yang BI, untuk math, semua tu dia dah kirakan dah. So apalah, senang kan. So sama juga dengan min pun sama. Untuk min pun sama, guna je formula min ataupun minimum sama dengan min. Min saja, min. Okay, min ni maksudnya minimum lah, markah paling sikit. Okay, double klik. Dekat mana nak tengok dalam range yang mana markah paling sikit ni? Range untuk markah BM contohnya. Kan, kita tarik sampai bawah ni. So tengok dalam banyak-banyak ni mana markah paling sikit. Kalau kita tengok satu, kita dapat detect dah lah. Okay, 28 paling sikit kan. Tapi kita nak Excel tolong buat formula untuk kita, tolong kirakan untuk kita, tolong detectkan untuk kita. Okay, so kita buat formula dia macam ni saja. Kemudian tekan enter. So dapatlah 28. So markah dalam BM ni paling rendah adalah 28. Siapa dapat 28 tu? Oh, Mutu. So Mutu ni kena masuk tuition lebih sikit untuk BM ni. Okay, kemudian sama juga untuk max. Tadi kalau kita guna formula untuk min, so kita gunalah formula max pula sama dengan max. So sangat-sangat mudah lah. Sama juga kita tariklah daripada atas ni sampai bawah, tekan enter. Dah selesai, dapatlah 94. Betul tak 94 max ni? Betul. Maksudnya kat sini dalam BM markah paling tinggi adalah 94. Siapa dapat 94? Amalina. Okey. Okey, selesai. Untuk purata atau average lah. Okey, guna formula average. Min lah, maximum, max lah. Okey, so drag je, tarik je dekat jumlah aku, dekat markah tu lah. Selesai. Apa lagi? Yang ni bilangan apa nama ni? Bilangan grade A ada berapa, bilangan grade B semua ada berapa. So kita guna formula count if. Okay, count if ni. So contoh nak buat kat sini ya, nak buat sama kat sebelah ni. Sekejap. Okay, so sini kita tekan sama dengan tulis count is. Count ni count if. Okay, count if. Okay, so bila tekan count if, so kita nak count if apa? First kali range. Range contohnya daripada mana? Daripada sini lah. Dari sini contoh grade untuk BM lah. Okay, selesai. Kemudian koma kriteria. Kriteria ni nampak tulis ni kriteria. Kita nak dia count apa? Dalam range untuk grade bahasa Melayu ni. Kita nak dia count, contoh katalah C lah. Kita nak tengok bilangan C ada berapa yang dapat C, yang dapat grade C. So apa kita buat? Kita letak apa ni? Koma atas apa panggil apostrophe ni kan, double koma kat atas tu, betul tekanlah C, betul buat dah C, tutup balik. Okay, macam tu. Okay, kemudian enter. Okay, so enter. So adalah dua, betul tak? C dekat sini ada dua untuk BM. Yes, ada dua, nampak ni sini ada dua.
Ni formula dia, nampak kat atas ni. Tapi nak tak pasal kenapa ada tambah ni. Sini tak payah tambah ni. Okey. So kita tengok sini 2. Nampak? Ni formula dia. Okey, jadilah apa nama tu? Dikira lah dalam jadual tu C ada 2. So maksudnya apa? Maksudnya untuk setiap ni formula dia lain-lain. Yang ni tak boleh drag terus. Yang ni tak boleh drag terus. Contoh kita dah buat sini satu formula, boleh kita drag sampai bawah, tak boleh. Contoh macam ni kan, kita dah buat sini count if E4 tu dalam apostrophe ni A plus. Selesai, dapat 1. So dalam ni ada 1 je A plus. Mana A plus? Okey, ni A plus Amalina kan. Okey, lepas tu kita pergi drag semua. Mantap lah, memang takkan jadilah. Dia akan jadi semua satu je lah kan. Dia akan detect semua satu. Semua dia detect A plus je semua. Tak boleh lah. So masuk kat sini, untuk yang ni kita kena ubah. Kita ubah yang belakang ni, formula dia. Yang A plus ni kemudian kita buat yang bawah ni A. So jadi A lah. Yang ni A, ubah A. Yang untuk B plus, ubah B plus. B, ubah B saja. Macam tu. Cuma apa yang kita boleh drag? Kita boleh drag ke tepi, yes. Kita drag ke tepi boleh. Drag ke tepi boleh. Okay, dia akan detect A saja, A plus saja, A saja, B plus saja semua. Kemudian yang kosong ni, yang ruang kosong ni delete lah, delete formula dia. Delete kan, yang ada kosong ni delete. Okay. At least kita tak perlu nak kena buat semua formula, tulis balik semua formula dekat semua ni kan. Yang kosong ni kita delete je. Okay, selesai. Dah selesai semua ni. Kemudian dekat jumlah grade ni, ni saja nak tambah je. Formula dia sum je lah, sama macam jumlah markah tadi kan. Tekan ni sama dengan sum daripada sini 1, 2, 3, 4, 5 ni, so 7. So kita tahu lah untuk kelas apa ni nampak ni, kelas 5 amanah ni, untuk ujian Julai, A plus yang dapat dikumpul sebanyak 7 A plus. A ada 14, B plus ada 13 kan, untuk semua subjek yang dia ambil periksa ni, untuk kelas 5 amanah. So kita boleh detect kat situ lah. Okay, so itu saja kot yang nak kongsikan untuk Excel lah, untuk assignment Excel kita. Kalau ada tak faham part mana, okay, bagi tahu je dekat dalam grup, komen lah kat dalam grup kan. Tanya dekat mana, bagi tahu dekat mana yang tak faham. Okay, alright, so itu saja. Wallahu alam, harap semua dapat lah. Okay, terima kasih.